أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan pukul 6.42 pagi waktu Mekah. Alhamdulillah, ini adalah siri pertama daripada siri kuliah saya di Mekah ya, sepanjang umrah saya pada kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi saham akhirat kepada para penaja yang menaja kuliah saya dari Mekah ini, insya-Allah ya. Jadi siri pertama ini saya pilih untuk kita bacakan tafsir ataupun tadabbur ya, juzuk amma bahagian akhir, iaitu daripada surah Al-Fil hinggalah surah An-Nas. Jadi siri pertama ni kita baca surah Al-Fil dulu. Cuma untuk permulaan saya bacakan dia punya kisah ringkas berlakunya sejarah mengenai tentera bergajah, insya-Allah. Jadi buayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir ya, insya-Allah. Surah Al-Fil ini adalah surah Makkiyah. Sebagaimana yang kita tahu, surah Makkiyah maknanya ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, dan kebanyakan masa baginda adalah di Mekah Al-Mukarramah. Dia ada 5 ayat. Kenapa dipanggil surah Al-Fil dengan nama Al-Fil? Kerana dimulakan dengan peringatan ataupun disebutkan kalimah Al-Fil di awal surah ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas ya, sebelum kita masuk pada tafsir, kita akan tafsir, kita buat siri kedua nanti, insya-Allah. Siri pertama ni kita ulang kaji balik bagaimanakah berlakunya kisah tentera bergajah ini ya. Kana qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kana 'ala al-yamani qa'idun min qibal Najashi. Di Yaman ada satu raja lah ataupun pemimpin di Yaman daripada Najashi, Raja Habsyah ya, namanya Abrahah bin As-Sabah Al-Ashram. Dia telah membina sebuah tempat ibadah ya, sebuah kanisah. Kanisah ni terjemah dalam bahasa Melayu, saya lupa terjemah dia, tapi tempat ibadah lah, tempat ibadah. Dia nak lawan Kaabah, namanya Qulais. Qulais ni dia bentuk bulat ya. Kaabah tu 4 segi, Qulais ni dia bentuk di bulat. Apa tujuan dia? Kerana dia nak orang daripada pergi haji ke Mekah tukar arah, pergi haji ke Yaman ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tak suka pun, orang tak nak pergi pun. Sampailah satu hari ada satu orang lelaki daripada Arab lah, dari Arab, dia buang air. Satu malam dia pergi sana, dia pergi buang air dekat Qulais itu. Maka marahlah Abrahah jadi marah kerana dia punya Qulais, dia punya tempat ibadah yang dia buat nak gantikan Kaabah tu telah pun ada orang datang dan buang air kat situ. Dia pun bersumpah, wa aqsama la yahdimannal Ka'bata. Dia bersumpah dia sungguh-sungguh nak hancurkan Kaabah. Okey. Lagipun sebenarnya memang dia nak luaskan kuasa, untuk membesarkan lagi, untuk melebarkan lagi penguasaan bumi-bumi Nasrani. Dia nak kembangkan agama Nasrani itu di tanah Arab. Jadi ini dijadikan sebagai satu asbab lah, satu sebab.
Maka dia pun telah fajahaza jaishan aziman. Dia menyediakan satu ketumbukan tentera yang besar, mashuban bi filatin kathirah. Bersama tentera yang besar itu ada gajah-gajah yang banyak. Ada pendapat kata 12 ekor gajah, ada kata sampai 1000 ekor gajah, wallahu alam. Untuk apa? Untuk menambahkan rasa gerun. Orang macam kita lah, kalau satu ketumbukan tentera bawa banyak kereta kebal, bukan askar saja, kereta kebal ada 1000, jadi takut orang kan. Jadi buayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ada pendapat kata sampai 1000 ekor gajah. Maka mereka pun berjalan daripada Yaman sampailah satu tempat bernama Al-Mughammas, dekat dengan Mekah, ya. Maka fa arsala ila ahli Makkah yukhbirhum annahu lam ya'ti li harbihim. Dia hantar wakil ke penduduk Mekah untuk bagi tahu yang dia datang tu bukan nak perang. Wa inna man ja'a li hadmil Ka'bah, dia datang dia nak balas dendam, dia nak hancurkan Kaabah aja. Jadi mudahkan urusan dia. Dia datang nak hancurkan Kaabah dengan gajah-gajah tu. Lepas tu dia bukan datang nak perang. Okey. Tapi kalau cuba nak perang, maka dia akan peranglah. Fasta'zamu al-amra wa faza'u lahu. Maka orang Mekah bila tengok macam tu, mereka pun jadi takut, ya, dan mereka anggap benda ni benda besar. Dan orang Mekah, sebenarnya orang Mekah ada cuba juga nak lawan, wa aradu muharabatahu, mereka nak cuba lawan, tapi fara'au alla taqata lahum bi abrahata wa junudihi. Mereka tengok mereka tak mampu, mereka tak ada kekuatan nak lawan Abraha dengan tentera yang macam tu punya banyak. Lalu mereka pun berlindung di bukit-bukit nak tengok apa yang akan berlaku. Dan dalam keadaan masa yang sama, mereka yakin Baitullah ni, Kaabah ni pasti akan dijaga oleh Tuhan dia, oleh Tuhan pada Kaabah, Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala pasti, iaitu pemilik Kaabah sendiri, pasti akan memelihara Kaabah dia, rumah dia. Walamma qatarabal jaishu min Makkah amra Abrahatu binahbi amwalil Arab. Sampai saja mereka ke Mekah, Abraha perintahkan rampas semua harta-harta yang ada di Mekah. Dan antara harta yang dirampas oleh Abraha itu adalah seekor unta, adalah unta-unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, datuk Nabi SAW. Maka tentera-tentera bergajah telah rampas harta dia. Bilangan harta dia adalah 200 ekor unta, mi'atai ba'irin, 200 ekor unta. Dan Abraha telah mengutuskan satu orang bernama Hinatah al-Himyari ke Mekah, dia punya orang suruhan dia, dan dia memerintahkan Hunatah tadi untuk bawa kepada dia satu orang pemuka Quraisy yang paling mulia pada orang Quraisy. Dan dia suruh bagi tahu bahawasanya Abraha datang bukan untuk berperang, kecuali kalau kamu halang dia untuk runtuhkan Kaabah. Maka Hunatah pun datang dan dia ditunjukkan, mereka menunjukkan Abraha menunjukkan Hunatah kepada Abdul Muttalib. Jumpakan Hunatah dengan Abdul Muttalib. Orang Quraisy jumpakan Hunatah dengan Abdul Muttalib bin Hashim, dan disampaikan apa yang Abraha suruh sampaikan. Lalu apa kata Abdul Muttalib? Demi Allah, wallahi ma nuridu harbah, demi Allah, kami tak nak lawan dia pun, kami tak nak berperang pun dengan dia. Kami tahu kami tak mampu nak berperang dengan dia. Hadza Baitullahil Haram, ini adalah Baitullah Al-Haram. Wa baitu khalilihi Ibrahim, dan rumah Khalil, kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau Allah Ta'ala buat keputusan untuk menghalang mereka, pasti Allah Ta'ala akan halang, ya.
kami tak mampu untuk menghalang mereka semua. Kami tak mampu. Tapi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nak halang mereka, pasti Allah Ta'ala akan halang. Maka kata Hunatah, kalau macam tu jom ikut aku pergi jumpa dengan Abraha. Maka Abdul Muttalib pun pergi bersama-sama dengan Hunatah, pergi untuk berjumpa dengan Abraha. Okey, falamma ra'ahu Abrahatu ajallahu. Maka bila sampai saja Abdul Muttalib ke kemah yang Abraha berada padanya, sekali pandang saja Abraha rasa kagum. Dia rasa kagum, dia rasa macam hebatnya orang yang datang. Dia sekali tengok saja nampak hebat Abdul Muttalib ni. Memang Abdul Muttalib satu orang yang sasa, satu orang yang bukan sasa lah, maksudnya badannya nampak segak, kemudian cantik dipandang, elok dipandang mata. Abraha pun turun daripada katil dia, daripada sofa dia, dan dia pun dudukkan Abdul Muttalib di atas kapet. Dia pun tanya, apakah hajat Abdul Muttalib? Faqala hajati an yarudda alayya al-malik bi'atai ba'irin asabaha li. Hajat aku adalah supaya Raja Habsyah ni, supaya Abraha ini pulangkan balik saya punya 200 ekor unta yang dirampas. Ya Syekh, mungkin nak jadi sana? Mungkin nak jadi sana? Soalnya buat orang sekolah di sini. 6. Puan. Oh. Ntar kalau udah waktunya disuruh keluar. Boleh lepas 5 minit boleh, insya-Allah. Ya. Terima kasih ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, fata'ajjab Abraha pun terkejut. Dia kata, aku cakap dengan kau ni pasal adakah patut ke engkau cakap dengan aku pasal 200 ekor unta? Kau tak cakap pun pasal Baitullah, pasal Kaabah, padahal itu adalah agama engkau, itu adalah benda besar dalam agama engkau. Kau tak cakap pasal tu, sibuk pula cakap pasal unta kamu 200 ekor tu. Maka apa kata Abdul Muttalib? Aku ni adalah tuan pada unta. Aku bukan tuan Kaabah. Tuan Kaabah ada tuan dia sendiri yang akan memelihara dia. Lalu apa kata Abraha? Dia takkan dapat halang aku. Dia ni tuan kepada Kaabah tu, yakni Allah takkan dapat halang aku. Apa kata Abdul Muttalib? Anta wa zaka, itu urusan kau dengan dia, urusan kau dengan Allah. Ya ibu ayah ya. Sebenarnya Abdul Muttalib ada bentangkan pada Abraha, bersama dengan para pemuka Quraisy, ada bentangkan pada Abraha 3 harta yang ada di Tihamah, supaya Abraha pulangkan balik, ataupun Abraha balik saja ke Yaman dan tak payah runtuhkan Kaabah. Tapi Abraha enggan, dia tetap nak runtuhkan Kaabah. Maka Abraha pun menolak permintaan Abdul Muttalib, dan Abraha pulangkan balik unta-unta tu. Kemudian dia balik dan dia pergi ke pintu Kaabah dan dia berdoa di sana. Dan kita akan sambung nanti insya-Allah ibu ayah. Setakat ini saja dulu untuk siri pertama. Sambung nanti kerana mereka nak buat pembersihan di sini. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.